Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Okey. Okey, beginilah. Kalau ada soalan tu kamu tanya. Saya akan bincang yang PDF tadi tu. Soalan yang PDF tadi tu. Sebelum tu, intro dulu. Yang ini, okey, kemarin kamu belajar sudah lilitan dengan luas. Lilitan dengan luas kemarin. Kalau hari ini panjang lengkuk sama luas sektor. Okey, tinggal dua lagi lah. Panjang lengkuk dengan luas sektor. Okey, tanpa membuang masa, kita tengok latihan yang di PDF tu. Sama je dengan kuis yang kamu jawab tu. Cuma susunan soalan dia mungkin berterabur lah dalam kuis yang online tu. Okay? Okey, soalan daripada saya bincang, baik kamu tanya mana yang perlu dibincangkan, kan lagi senang. Okey, kalau ada soalan-soalan yang perlu dibincangkan, yell out lah. Sekejap cikgu, aku pergi tandas. Oh, ni si siapa ni? Hafiz. Okey. Ada yang perlu dibincangkan? Banyak ni perlu dibincangkan kalau tengok markah kamu ni. Allah. Okay, kalau kamu tak tanya ni, saya pun diam je ni. Actually, okay. Kan kena bercakap baru saya tahu. Okay, kalau semua maksud dia tajuk ni kena ulang banyak kali lah, lain kali. Okay. Okay, nombor 1. Saya tak tahu kalau kuis kamu nombor 1-nya sama soalan yang ni. Kadang-kadang dia terbalik. Tapi ini soalan kuis. Okay, hitungkan jari apabila panjang lengkuknya 11. Okay, sebelum tu, kamu baca dia punya soalan. Gariskan apa rumus. Kita tahu rumus yang terlibat. Gariskan perkataan-perkataan penting ataupun keyword dia. Dia ada sebut di situ panjang lengkuk. Okay, maka panjang lengkuk punya rumus kamu kena ingat. Dalam exam ada dia bagilah. Ada dia bagi, tapi tak perlu hafal. Tapi kalau ingat lagi cepat. Okay, jadi kalau kamu tengok buku teks, dia tulis panjang lengkuk. Saya ringkaskan sebab dia panjang sangat tu. Saya tulis PL. Okay, PL maksudnya panjang lengkuk. Okay, bahagi dengan lilitan bulatan. Okay, lilitan bulatan kita tahu sudah. Kita belajar sudah. Rumus dia adalah 2 pi J. Okay, ini per dengan 2 pi J sama dengan sudut pusat bulatan. Sudut pada pusat bulatan dia guna simbol theta. Bahagi dengan jumlah sudut. Kalau bulatan penuh, sepenuh bulatan 360 darjah. Ni rumus dia. Banyaknya dia punya ni. Okey, jadi rumus jangan bertukar. Jangan pula guna rumus yang ada luas sektor. Kalau dia cerita pasal luas sektor, baru kita guna rumus yang satu lagi yang ada luas sektor. Sekarang dia panjang lengkuk. Okey. Jadi kena tahu rumus mana dulu yang kena pakai. Jadi saya pakai rumus ni. Jadi bila kita tahu, kita pun boleh masukkan dia punya maklumat. Okey. Hitung jari. Okey, soalan mau cari jari.
J. Okey, J jari J. Apa itu J? Dalam rumus kita, huruf J di sinilah J dia ni. J berada di sini. Okey. Dia bagi apa? Dia bagi panjang lengkok 11. Okey. Dia sudah bagi 11 di sini. Boleh nampak lah ni. 11 di sini. Nanti kita ganti di sini dengan nombor 11. Dan sudut pada pusat 45. Sudut pada pusat 45. Itu adalah theta. Ingatlah theta tu. Ini simbolnya simbol theta ni. Simbol ni namanya THETA. Dalam bahasa orang putih disebut theta. TH tu TH bukan T lah. Se. Macam huruf sa tu. Okey. Theta. Okey, jadi di sini dia bagi theta 45, panjang lengkok 11. Jadi saya masukkan segala maklumat itu, dia akan jadi 11 per dengan 2 pi J. Di bawah saya kekalkan J sebab saya tak tahu lagi. Itulah dia mau cari itu J itu apa. Okey. Jadi J tak payah ubah apa-apa. Sama dengan 45 per dengan 360 darjah. Ni buat tanda darjah pun boleh sebab dia adalah sudut. Okey, untuk step ini kalau kamu boleh ikut, kamu kena hands up. Kalau boleh ikut sampai sini, ini ada markah sudah dalam exam. Dia ada markah sudah ni sebab kamu masukkan sudah dalam rumus dia. Belum buat apa-apa, masukkan sahaja. Dapat markah. 1 lah paling kurang. 1 orang je yang angkat tangan. Jadi yang lain ni tak faham di mana. Di manakah kekeliruanmu? Di mana yang kamu tidak faham? Theta. Okey, theta. Theta itu adalah 45. Okey, dari segi gambar, dari segi gambar, ni bulatan. Ni bulatan. Dia ada pusat bulatan dan dia kata sudut dia bagi 45. Contohlah 45 tu takkanlah besar macam ni kan? 45 tu kecil lah. Macam ni lah. 45. 45 darjah. Panjang lengkok 11 tu adalah di sini Panjang lengkok, tahu lengkok? Lengkok tu yang melengkung tu, sebahagian daripada lilitan. Di situ dia bagi 11 cm. Ini situasi dia. Ni gambaran dia lah, gambaran dia. Jadi soalan dia tanya, jari berapakah J? Berapakah jari bulatan ini? Jadi theta itu 45 itu di sini. Ini adalah theta dia. 45. Sebab apa theta itu di sini? Sebab panjang lengkuk yang 11 itu adalah yang di sini, yang meliputi sudut itu. Jadi theta tu kamu tak boleh ambil yang sini. Dia mesti tally. Tally maksudnya kalau sudut dia 45 di sini, panjang lengkuk 11 itu mesti ambil yang panjang yang dilitupi oleh sudut itu. Okey. Jadi itu dia punya theta 45. Theta tu hanyalah sudut biasa, okey? Sudut biasa. Okey, 360 itu apa? 360 itu kalau bulatan penuh. Sebulatan penuh 360. Okey. Theta itu hanyalah sudut. Sudut apa? Sudut yang diliputi oleh panjang lengkuk 11 itu. Okey, lepas kamu sudah masukkan nilai, ni masukkan nilai lah. Okey, macam mana mau cari jari? Tengok huruf J. J tu di sini. Sekarang ni kita cuba permudahkan apa yang macam mana kita boleh
mudahkan dia untuk mencari J. Dalam buku teks caranya tu adalah. Tapi saya buat ini, kalau kamu ingat yang sebelum ini pun saya sudah pernah tunjuk. Yang mana kalau kita ada pecahan di kiri dan pecahan di kanan. Ini kan pecahan-pecahan. Okey, kiri dan kanan, maka kita boleh darab silang dulu. Saya rasa form 1 pun ada pernah dengar juga perkataan darab silang. Kan darab silang. Macam kenapa perlu darab silang? Supaya mudah dia nampak, dia tidak akan nampak pecahan sudah. Okey, bila tidak nampak pecahan sudah nanti lebih mudah. Dalam buku teks dia mungkin agak simple lah. Saya boleh kata agak simple, tetapi kalau kamu mau ikut buku teks, bermaksud kamu kena ingat sesuatu yang baru. Jadi saya khawatir, saya bimbang lah kamu tak dapat ingat banyak. Jadi kita ingat apa yang pernah kita buat sebelum ni. Kita pernah darab silang. Okay, jadi kita darab silang. Jadi 11, saya guna pen merah lagi, pen orange tu. 11, okay, darab silang ini maksudnya kita bawa yang 360, bawa ke sini, darabkan dengan 11. Tu sebelah kiri. Okey, sebelah kanan sama dengan. Okey, yang bawah ni semua sekali kita bawa dulu ke kanan. Jadi dia akan jadi 45 darab dengan 2 pi J. Kita darab dulu, kita pindahkan dulu macam biasa. Jadi darab. Okey? Jadi sekarang tidak ada lagi pecahan, maka lebih mudah. Yang penting lebih mudah bila kita menggunakan kalkulator. Okey, jadi yang ini kita boleh terus darabkan supaya nampak lebih simple lah. Lebih simple. Okey, bila kamu ataupun tidak mau darabkan pun tidak apa, biarkan, tidak ada masalah. Tapi kalau saya cuba darabkan. Jadi kalau 11 darab dengan 360 dapat 3960. Okey, sebelah kiri tadi saya salin. Okey, sekarang tugas kita mau cari hitung jejari. Kita tengok huruf J. Okey, kita tengok huruf J. Yang tidak ada kaitan dengan J, pindahkan. Jadi yang tidak ada kaitan tu 45, 2 dengan pi. Semua ini operasinya darab ni. 45 darab 2 darab pi darab J. Semuanya darab. Jadi kalau kita pindahkan, semuanya akan jadi apa? Bahagi. Jadi dia akan jadi bahagi. Okey, macam mana cara menulis? Okey, jadi J saya kekalkan. Okey, J tu sudah ada di situ, jangan pindahkan dia. Sebelah kanan lah dia. Yang lain, yang ini ni, saya guna pen lain lah. Yang ini ni, pindahkan ke sana. Okey, jadi bahagi. 3960 bahagi dengan 45. Saya bawa sahaja, salin sahaja semua yang ada tu kecuali J. Tengok tu, saya salin je, saya pindahkan je. Salin je benda yang sama kecuali J tu biar sebelah kanan. Okey. Jadi sekarang J dapat sudah kita kira, iaitu tekan kalkulator kamu. Okey, cuma hati-hati di sini, pi kita belum tukarkan. Jadi pi tu dia bagi dalam soalan, dia bagi berapa? Ada dia bagikah? Tidak kan? Kalau tidak bagi pi, ada dia bagikah? Tidak kan? Kalau tidak bagi pi, gunakan 22/7. Okey, 22/7. Dalam kalkulator kamu tahukah ada sudah tanda pi? Tahu kan? Tahu. Tahu kan? Jadi saya akan cuba guna yang kalkulator kamu tu dia sudah ada tanda pi. Sebab dalam soalan dia tidak bagi tahu guna apa, bermaksud kamu boleh guna pi dalam kalkulator kamu. Ada. Jadi saya cuba type supaya kamu nampak.
Peringatan. Dalam kalkulator mesti ada kurungan di kiri yang di bawah ni, sebelah bawah ni, kiri dan kanan. Kalau tidak ada kurungan, out lah, salah. Okey? Jadi, kita type kalkulator. Ini baru soalan 1 ni. 3,960 per ataupun bahagi sama saja. Kamu pilihlah mau guna per kah bahagi kah. Okey, buka kurungan 45. Okey, darab saya type saja. 2 pi. Pi itu adalah tanda, tekan shift, tekan exp. Dia akan automatik keluar pi. Tekan shift, tekan exp. Okey, tutup kurungan. Ni. Okey, tutup kurungan. Tekan sama dengan jawapannya 14 point lebih tu 14.01 kalau kita bondarkan kepada dua tempat perpuluhan 00, tapi ada 5 di belakang lagi. 5 boleh tambah 1, jadi 14.01. Okey, jadi jejarinya sudah dapat. Jadi jawapan yang paling hampir adalah A, 14 lah. Okey, setakat itu ada komen. Buku teks kamu punya jalan kerja tu, bukan saya tak setuju. Dia punya jalan kerja tu, kalau kamu perasan, bila dia pindahkan, saya tunjuk buku teks kamu tu, saya tunjuk apa yang mungkin memeningkan kamu. Ni. Contoh soalan ni, soalan lain lah. Dari buku teks kamu ni, muka surat 90. Okey. Bukan contoh ni. Muka surat 91. Soalannya lain, cuma jalan kerja aja mencari jejari juga. Okey, tengok apa masalah di sini. Kalau kamu perasan, bila dia pindahkan ke sebelah kanan, asalnya 22/7, lepas tu jadi 7/22. Saya takut ini yang akan menjadi sesuatu yang kamu mungkin terlupa. Kenapa dia jadi 7/22? Dia bukan jadi 22/7. Kan? Sebab dia pindahkan, memang operasinya kalau kita pindahkan ini ke sana, dia akan jadi bahagi. Kan? Bila bahagi, bahagi 2 dengan bahagi lagi 22/7. Dalam matematik, bahagi itu boleh ditukar kepada darab. Yang kamu belajar juga bab 2 hari tu. Bila tukar pergi darab, 2 itu dia akan jadi, ini asalnya 2/1 lah. Dia akan jadi terbalik 1/2. Dan satu lagi, bila tukar pergi darab, 22/7 dia jadi 7/22. Sebab itu dia tulis macam ni. Okey. Kalau boleh ikut buku teks tak ada masalah. Kalau sesiapa yang tidak boleh ikut yang saya cakap tadi pun tiada masalah juga. Jadi cara macam mana mana satu kamu mau ikut, itu terpulang pada dirimu. Kan? Begitu. Okey. Jadi itu soalan nombor 1. Baru soalan nombor 1. Okey. Kalau theta, dalam soalan nombor 1 ni dia tak bagi tahu theta, maka boleh guna theta dari kalkulator. Kalau theta dia kata, ini penting kena teliti dalam soalan. Dia kata guna pi 22/7. Maksud dia kamu haram kamu pakai pi yang dalam kalkulator, walaupun jawapan akhirnya hampir sama. Jadi sekarang tak boleh buat macam saya buat ni. Maksud dia kamu kena buat tukar sikit, gantikan nilai pi dia itu
dengan 22/7. Macam tu. Tukar je dia punya pi tu, tukar pergi tanda darab 22/7. Step sama. Okey, step dia sama. Tekan kalkulator sama, dapat jawapan dia. Memang jawapan dia lebih kurang sama. Samalah jawapan dia 14 jugalah. Okey, nombor 1. Kalau boleh, kalau okey, hands up again. Okey. 3, okey. 3 orang. Hafriz okey kah? Okey Okey, nombor 2. Ataupun soalan lain, ada soalan yang kamu mau bincangkan duluan? Soalan yang kamu rasa kamu mau bincang duluan, saya tak kisah mana-mana dulu, ataupun ikut turutan je. Okey. Nombor 2. Hitung panjang lengkap. Tengok soalan dia tanya ataupun keyword dia adalah panjang lengkuk. Jadi kita pun fokuskan pada rumus panjang lengkuk sahaja. Macam tadilah, kita ada panjang lengkuk bahagi dengan 2 pi j sama dengan sudut theta bahagi dengan 360. Jadi kita fokus rumus itu sahaja. Tapi untungnya soalan ni dia bagi gambar. Okey. Bila bagi gambar agak jelas, kita boleh nampak theta dia adalah 30. Jadi di sini saya pun labelkan 30 di sini. 30. Tak nampak guna ni 30 darjah. Dia bagi 30. Jejari dia bagi sudah. Ni jejari dia ini 21 cm. Okey, apa masalah soalan ni? Apa dia mau cari lagi? Jejari ada, sudut pun ada. Soalan dia hitung panjang lengkuk. Sekarang ni dia mau cari apa? Dalam 4 ini 1, 2, 3, 4. Yang mana satu dia mau ni? PL. Okey. PL. Jadi ini yang kita mau cari, yang warna hijau ni. Panjang lengkuk. Jadi saya warnakan dengan hijau itulah. Jejari tak payah cari sebab dia bagi. Okey. Dia bagi sudah. Jadi di sini kita masukkan nilai yang diketahui. Okey, jadi panjang lengkuk saya kekalkan dengan huruf PL. Kamu boleh guna apa-apa huruf, tak kisah. Kalau nama kamu apa, Hafriz, H kah, tak kisah. Okey, tu simbol sahaja. Kalau Amanina huruf A, gunalah huruf A. Jadi 2 pi j. Okey, 2 pi j. 2 pi j. Pi dia ada bagi berapa-berapa? Okey, dia tidak ada bagi, maka kita guna yang kalkulator pun boleh juga. Jadi 2 pi j. Okey, j 21. 2 pi j. Okey, 21. J dia 21. Dia bagi 21. Okey, sama dengan theta dia adalah 30. Okey, masukkan di bawah 360. Kamu buatlah tanda darjah tu sudutkan dia punya unit dia kan darjah. Okey. Jadi ini adalah step yang penting. Okey, saya kasih petak warna purple ni tak jadi petak pula. Okey. Okey, jadi saya highlight lagi sekali, kita mahu cari PL hijau tu. Jadi sekarang ni jangan melengahkan masa, kita ambil inisiatif, teruskan darab silang. Okey, darab silang. Jadi sekarang dia jadi PL.
Okay, times, okay, 360, okay, sama dengan 30 darab dengan, alamak tak nampak pula, 2 pi darab dengan 21. Saya darabkan sahaja secara silang. Yang ikut anak panah dia lah 360. Bawa ke kiri. Yang 2 pi dengan 21 bawa ke kanan. Okey. Lepas itu, lepas itu kita tengok apa kita mau cari. Kita mau cari PL. Oops. Okey, kita mau cari PL. Ini Jadi apa yang tidak ada kaitan tu kita kena singkirkan dia. Bermaksud yang ini mengganggu, kita kena pindahkan ke kanan. Jadi tinggallah PL di sebelah kiri sama dengan di atas. Yang ini saya tidak kira duluan lah. Sebab apa saya tidak kira duluan ini? Boleh juga kamu kira duluan, tapi saya biarkan dia sebab memang sengaja saya biarkan dia. Okey. Kamu boleh kira saja secara duluan, kira dulu awal-awal. Jadi yang ini 330 darab dengan 2 pi darab dengan 21 per dengan, sebab dia pindahkan asalnya darab. Jadi bahagi 360 letak di bawah. Okey. Sekarang kita tekan kalkulator. Mau dapat sudah ni jawapan dia. Tekan kalkulator. Okey, 30. Okey, di atas ini kalau mau selamat, kalau di atas ini boleh kamu letak kurungan. Sebab kalau di atas letak pun tak salah, tak letak pun tak apa. Tapi untuk keselamatan bolehlah kamu start dengan kurungan di sini. Apa-apa yang gemuk, yang panjang, letak je kurungan Jadi buka kurungan 30 darab dengan 2 pi. 2 tekan shift tekan EXP. Itu 2 pi. Darab lagi dengan 21. Tutup kurungan. Bahagi ataupun per. Tekan per 360. Tekan sama dengan. Jadi jawapan dia tu agak panjang, kita ambil kepada 2 tempat perpuluhan dalam soalan exam biasanya. Jadi 10.9955 panjang tu. Jadi jawapan dia adalah, kalau kita bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan, jawapan dia akan jadi 11. Kalau saya tulis ini panjang ni, panjanglah lagi ni belakang dia ni. Kita tengok 2 tempat perpuluhan. 1, 2. Jangan lupa jiran kita yang ketiga ini. Okey, nombornya 5. Dia masih boleh tambah 1 di sini. Jadi bila tambah 1 dia jadi 0, tambah lagi 1. 0, tambah lagi 1. Maka jawapan akhirnya 11. Ataupun tulis 11.00 pun boleh. Okey, jadi soalan ini jawapannya ayam. Okey, 11. Cikgu, 11 tu di mana panjang 11 tu? Di mana panjang 11 tu? AB. Yang lengkuk. Lengkuk tu maksudnya yang melengkung itu. AB. Yang ini panjangnya adalah 11. Saya mau tanya kamu, kenapa panjang dia bukan yang saya warnakan dengan bukan yang saya warnakan yang kuning tanah ni? Kenapa bukan yang panjang AB yang ini? Ni. Kenapa bukan yang ini? Sorry dia hanging. Kenapa bukan yang di luar ini? Kenapa mesti yang di sini? Yang dekat kecil AB ni? Length of minor.
Kenapa? Jawapan dia apa jawapan yang paling tepat? Kenapa bukan yang warna kuning ni daripada yang panjang ni? Tapi jawapan dia adalah yang dekat AB yang kecil ni, yang minor ni. Kenapa? Sebab kita pakai theta yang lain. Okey, bagus. Sebab kita pakai, dalam rumus kita pakai theta yang mana? Theta kita berapa tadi? 30. 30. Bagus. 30. Bermaksud panjang lengkuk itu wajib yang cover ini sahaja. Itu jawapan paling tepat. Sebab itu saya kata tadi, panjang lengkuk dengan sudut itu dia sekali jalan. Maksudnya, kalau sudut kamu 30, jawapan panjang lengkuk kamu mesti yang di minor, yang di sini. Okey. Jadi kalau saya tanya kamu, macam mana saya mau cari panjang lengkuk yang kuning ni? 360 30. Okey, faham sudahlah maksud dia. Maksudnya kita akan pakai sudut yang di sini. Di sini maksudnya kamu kena buat sedikit perubahan pada jalan kerja kamu. 360 tolak dengan 30. Sudutnya kamu kena ambil theta itu adalah 330. Kalau lah soalan tanya, kalau tak tanya tak apalah. Jadi sekarang dia tidak jadi 30 lagi, dia jadi 330. Di kawasan 30 ini dia berubah jadi 330. Okey. Itu soalan tentang panjang lengkuk. Siapa rasa yang bila bincang dua soalan ni maka lagi jelas lah. Kalau rasa lagi jelas, kamu angkat tangan. Ataupun makin dibincangkan makin keliru. Makin jelas. Makin jelas. Kalau ada kelas yang saya mengajar tu makin dibincang makin keliru, jadi saya pun diam je. Okey. Okey, kalau makin jelas, kalau makin keliru, kena tanyalah kan. Tidak ada jalan lain saya rasa, mesti tanya. Okey, gambar ni agak kotor lah. Kamu pandai-pandai lah, kamu take note sendiri. Okey, kita tengok contoh yang luas lah satu lagi. Okey, sebelum contoh yang luas, yang panjang lengkuk tu saya rasa boleh sudah kamu faham kod macam mana mau guna. Contohnya panjang lengkuk yang ini. Contoh ini masih lagi panjang lengkuk. Okey, contohnya soalan ni dia tanya hitung panjang lengkuk RS. Tengok gambar dia bagi RS. Dia mahu tahu yang meja, panjang lengkuk meja. Tapi dia bagi sudut di sini. Jangan kamu tersalah pilih sudut theta tu. Jadi sudut itu mesti yang di sini. Macam tadi, kena tolak dengan 360. Jangan kamu ambil yang 72. Kalau ambil 72 sebagai dia punya theta, memang ke laut lah. Ke laut lah tu, salah tu. Okey, jadi kamu kena ambil sudut, kena tolak dulu 360, tolak 72. Pilih sudut yang bila sudah tolak lah. Ini saya tak buat lah, ini saya cerita saja. Kamu kena buat lah ini supaya terbukti jawapannya tu macam skema punya jawapan lah. Okey, kita tengok soalan yang luas. Okey, luas. Mana yang ada perkataan luas sektor, luas sektor. Ada kan luas sektor ni? Sekali tiada, ada kan? Luas sektor. Okey, luas sektor. Okey. Soalan nombor 8. Okey, bila dia sebut sektor, yang tadi dia sebut lengkuk. Ini no, ini bukan. No, ini adalah panjang lengkuk. Ini masih lagi panjang lengkuk. Ini ada perkataan panjang lengkuk. Kita pilih soalan yang berkaitan
luas sektor. Nombor 11. Contoh. Okey, hitung luas. Bila dia sebut luas, luas kawasan berlorek, kita tengok bentuknya bulatan. Maka ini adalah bila dia sebut luas kawasan berlorek dan gambarnya bentuk bulatan, maksudnya luas sektor. Okey, luas sektor. Perkataan sektor itu dia spesifik kepada bentuk bulatan saja. Kalau kamu ada segi 4, okey, contohnya kita pecahkan kepada bahagian. Ini dia panggil luas kawasan berlorek. Ini dia tidak panggil sektor. Dia panggil luas kawasan berlorek saja. Tapi kalau dia sebut luas kawasan berlorek, dia ada gambar bulatan, dia ada gambar dia bulatan, maka masuknya cari luas sektor lah. Okey. Maka jangan lupa kita ada rumus yang kedua. Okey, luas sektor saya ringkaskan. Dia hampir sama aja dengan luas yang panjang lengkuk. Cuma sekarang ni dia punya tu adalah luas. Yang tadi panjang, yang sekarang ni luas. Okey. Luas sektor saya ringkaskan pergi LS, maksudnya luas sektor. Okey, bahagi dengan di bawahnya itu adalah luas bulatan. Sebab itu dalam rumus dia guna pi j kuasa 2. Logik lah, sebab sekarang ni kan luas kan. Bukan panjang lilitan kan, sekarang ni luas. Jadi pi j kuasa 2 di bawah. Sama dengan di atas theta, sama macam tadi, sebelah kanan tu tak berubah. Sama macam rumus yang panjang lengkuk. Yang sini saja dia punya lain sedikit. Sini sama. Okey, sekarang kita tengok gambar. Dia kata yang sini. Maksud dia kawasan ini, maksud dia sudut itu mesti yang sini. Sebab kawasannya di sini. Dia lorek tu di sini. Jadi di sini macam mana kita mau cari sudut dia? (360) tolak dengan 150. okey, tolak dengan 150. Jadi tolak 150. Kira dululah di kertas kamu kan di mana. Dapat di sini 210. Kan 210. Iya. Okey, jadi di sini jangan lagi kita apa lagi maklumat dia bagi? Dia bagi jejari ni. Jejari 3. Jadi di sini J dia sama dengan 3. Panjang jejari lah. J sama dengan 3. Soalan tanya luas sektor. Jadi saya warnakan dulu. Ini kita mahu cari yang kuning ni, luas sektor. Maka kaedahnya sama. Kita darab silang. Okey, darab silang. Luas sektor. Okey, saya guna LS. Darab dengan 360 sama dengan, pindahkan yang bawah sini, pindah ke sana. Saya belum masukkan nilai dia, sorry. Sepatutnya saya ikut yang tadilah, masukkan dulu nilai dia. Okey, luas sektor per dengan pi, ini saya masukkan nilai dia. Okey, jejari dia adalah 3 kuasa 2. Saya letak kurungan ni sebab saya sudah biasa dengan kurungan. Kamu tak letak kurungan pun tak ada masalah. Kamu kena letak kurungan. Kalau mau guna darab tak ada kurungan tak apa. Kalau tak mau guna tanda darab kena buat kurungan. Okey, dan ada kuasa 2. Di sini 210, 360. Okey, darab silang. Okey, yang darab silang. Okey, dia kata pi. Tengok dalam soalan dia bagi ni. Ni kena guna, jangan guna pi. Jadi pi sekarang saya kena tukar pergi 3142. Okey, ini kena tukar. Tak boleh biarkan pi di situ. Terus tukar nilai dia. Okey. Okey, sekarang kita cuba darab silang. LS 360
Okey, yang lain tu 210 darab dengan 3.142 dengan 3 kuasa 2. Ingat di sini ni ada tanda darab, tapi saya tak buat sebab saya buat kurungan. Okey, maksudnya darab lah. Okey, jadi apa lagi masalah dia? Tiada lagi masalah apa-apa. Kita singkirkan yang tidak ada kaitan. Kita singkirkan 360 ke sebelah kanan. Maka di atas ini sama sahaja 200. Kalau kamu mau kira sekaligus yang di atas, kira duluan, tak ada masalah. Kira dulu pun boleh, tulis dulu pun boleh. Baru kamu bahagikan 360 di bawah sini. Okey? Okey, baru kamu type kalkulator kamu. Okey, bila kamu tekan kalkulator, hati-hatilah. Okey, 210 bahagi darab. Darab. Tapi saya kata tadi kalau panjang tu buat kurungan. Jadi kita buka kurungan. 210 darab dengan sana sikit, sini sikit. 3.142. Buka kurungan lagi. Nombor 3, tutup kurungan. Tekan kuasa 2. Jangan lupa ada kurungan terakhir di belakang dia. Sebab kita buka yang awal tadi tu, jangan lupa tutup. Bahagi dengan ataupun per dengan 360. Okey, tekan sama dengan trend 16.4. Saya tulis panjang dulu Okey, kalau kita bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan 1, 2. Yang ini boleh tambah 1. Dia akan jadi 16.50. Macam itulah. Okey, 16.50. Jawapannya C. Okey, saya tak akan bincang semualah, tak sempat. Tapi saya bincang tu yang macam mana cara kita mau guna rumus. Rumus dia dua sahaja. Kalau kita pandai, kita tahu mau guna rumus, kita masukkan nilai dia tu, kita boleh pindah darab silang semua sekali tu, kita akan dapat guna dengan baik. Walau apa soalan dia tanya sekalipun. Okey. Jadi keyword di sini, kata kunci dia adalah darab silang. Dalam exam rumus tak payah ingat, dia akan bagi rumus. Keyword dia adalah darab silang. Bila kamu sudah darab silang, sudah jadi satu barisan begini, maka kamu tahu mana yang perlu dipindahkan. Yang perlu dipindahkan kita bahagikan sahaja. Kita singkirkan sahaja dengan operasi bahagi. Cikgu. Yes. Mau tanya yang J tu macam mana boleh dapat 3? J macam mana boleh dapat 3? Soalan nombor macam mana? Mana satu ni? Tu yang J sama dengan 3. Mungkin terlepas soal. Ada dalam soalan dia bagi. Ni. Okey. Ada. Kalau tidak ada, kalau dia tidak bagi, maka soalan ni salah dalam SPM. Tak boleh ditanya lah. Okey. Kadang-kadang terlepas pandang, biasalah. Jadi yang kalau soalan-soalan lain tu pada itulah, ini semua ini yang diajar oleh cikgu saya sendiri ni dulu. Sebab dalam buku dia punya cara dia tu kalau kamu kira step-step dia tu, dia macam macam ada sesuatu yang benda baru yang kamu kena ingat lah, iaitu yang terbalik-terbalik tadi tu, takut bertukar lah. Okey.
Yang 22/7 jadi 7/22. Kalau siapa yang mahir, itu tidak ada masalah. Jadi untuk soalan lain, praktis lah. Darab silang ni praktiskan. Okay, darab silang ni kamu akan pakai sampai SPM. Bukan sampai tingkatan 3 saja ni. Tingkatan 2 saja ni. Sampai SPM kamu pakai tu darab silang. Okay. Ada lagi? Tiada saya rasa. Tiada kan? Kalau saya bincang semua, macam nanti otak kamu tak berjalan pula kan? Semasa sudah. Kan lagi pun habis masa sudah ni. Jadi kalau saya bincang sikit, mungkin yang soalan lain tu kamu boleh guna kaedah yang kita bincang tadi ni untuk buktikan jawapannya tu betul lah. Oh ya cikgu. Boleh? Okey, jadi kalau tidak ada apa-apa di situ sahaja. Oh, cikgu. Ya. Ada lagi. Yang 3.142 tu macam mana? Ni ada dia bagi ni. Oh, okey. Jadi dalam soalan, mula-mula sekali cari dulu nilai pi dia. Kalau dia bagi, guna. Kalau tak bagi, kamu boleh guna yang kalkulator punya tanda pi. Kalau kamu guna ikut suka kamu guna yang kalkulator punya tanda pi, kamu tak guna yang dia bagi, memang out lah. Kamu punya jawapan tu agak lari sedikit. Walaupun hampir sama, tapi ada lari sedikit. Maka salah jawapan. Okay, jadi rasanya sampai situ saja. Ada apa-apa, tanya je. Kalau tidak ada, kita habiskan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.